Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah untuk siaran kali ini kita akan bersama-sama menghayati satu lagi peristiwa, dan kali ini peristiwa yang berlaku dalam catatan sejarah pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah. Peristiwa yang sebahagian daripada buku-buku sejarah, kitab-kitab sirah menamakan peristiwa ini sebagai pengusiran Yahudi Bani Nadir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila disebut tentang perkataan pengusiran, ia mungkin memberikan gambaran bahawa orang-orang Islam dengan ajaran Islam, bahkan Nabi kesayangan kita, Nabi yang diutuskan sebagai rahmat bagi sekalian alam, adalah orang-orang yang zalim. Maaf cakap, orang-orang Islam malah Nabi kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam baru tiba di Madinah dari Makkah. Kalau peristiwa ini berlaku pada tahun keempat Hijriyah, bermakna dalam sekitar 3 tahun lebih Nabi SAW dan orang-orang Islam menjejakkan kaki di bumi Yathrib, di bumi Madinah. Telah kemudiannya menghalau keluar, mengusir orang-orang yang telah lama bermustautin, bermukim, bahkan merupakan penduduk Madinah dari bumi mereka, dari kampung halaman mereka. Padahal mereka, orang-orang yang diusir ini, telah turun-temurun sejak datuk nenek moyang mereka bertempat tinggal di Madinah. Apakah Islam mengajarkan sifat kejam seperti ini? Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Nabiur Rahmah, sebagai Nabi yang membawa kasih dan sayang, mengajar dan menerapkan sifat kasih sayang, sifat adil, sifat saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sanggup melakukan demikian? Marilah sama-sama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Meskipun kita mengguna pakai tajuk yang sama diguna pakai oleh sebahagian kitab-kitab sirah, pengusiran Yahudi Bani Nadir, namun ingin sama-sama kita hayati apakah benar pengusiran ini berlaku. Sebelumnya, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita dah sama-sama sedia maklum bahawa penduduk Madinah bila Nabi SAW dan para sahabat berhijrah dari Makkah ke sana, penduduk Madinah boleh dikatakan sebuah masyarakat yang majmuk, yang ada penduduk Madinah ini majoriti Arab dan ada minoriti orang-orang Yahudi. Majoriti Arab secara umumnya terdiri daripada dua kabilah besar, dan dua kabilah besar ini adalah orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Sementara minoriti orang-orang Yahudi pula, mereka terbentuk daripada tiga keturunan: Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa'. Oleh kerana dua kabilah Arab, orang-orang Aus dan Khazraj, sejarah mereka, pertelagahan antara mereka berjalan lama, maka kewujudan orang-orang minor Yahudi ini menambahkan lagi permusuhan mereka apabila orang-orang Yahudi Bani Quraizah contohnya, mereka menyokong orang-orang kabilah Aus. Sementara orang-orang Bani Nadir, dan insya-Allah tentang ini, kabilah ini yang akan kita perkatakan insya-Allah, mereka menyokong orang-orang ataupun puak kabilah Khazraj. So, satu menyokong Bani Quraizah, menyokong kabilah Aus. Satu lagi Bani Nadir menyokong kabilah Khazraj. Ini adalah kerana dengan sokongan yang mereka berikan, pertamanya pertelagahan antara orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, kabilah Arab ini berterusan. Dan ini menguntungkan mereka. Lebih-lebih lagi, mereka ini menguasai ekonomi Madinah, iaitu orang-orang Yahudi ini. Keduanya, bila satu puak, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj sering berperang ataupun sering bertelagah, berselisih faham, mereka merasa lebih aman dengan mereka terus mengapi-api permusuhan tersebut. Mereka merasakan lebih aman adalah kerana fokus yang diberikan oleh orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj ini hanya haqad, hanya permusuhan, hanya perbalahan, hanya melayan perasaan yang benci, yang sakit antara sesama mereka. Dan ini sudah barang tentu memberi ketenangan bagi orang-orang Yahudi. Dan satu lagi adalah orang-orang Bani Qainuqa'. Mereka di satu pihak menyokong orang-orang kabilah Khazraj, ini kebanyakannya, tetapi terkadang mereka juga menyokong orang-orang kabilah Aus. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini secara umum penduduk Madinah sewaktu Nabi SAW berhijrah ke sana. Dan peristiwa ini bermula, iaitu pengusiran
orang-orang Yahudi Bani Nadir ini bermula apabila orang-orang Bani Nadir yang merupakan sekelompok orang-orang Yahudi yang hidup berjiran, bertetangga dengan kaum muslimin. Dan kita pun sama-sama sedia maklum, bila Nabi SAW tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi dalam membentuk apa yang dinamakan sebagai Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Nabi telah melakarkan akta ataupun peraturan-peraturan yang dipersetujui bersama, yang mana peraturan-peraturan ini adalah untuk menjaga hak masing-masing. Di satu sudut yang lain, di samping menjaga hak setiap kabilah masing-masing, di satu sudut yang lain pula, Piagam Madinah ataupun Sahifah Madinah ini dapat mewujudkan kerjasama dalam masyarakat. Dapat hidup saling hormat menghormati. Dapat mengelakkan perbalahan maupun permusuhan. Dan ini dipersetujui oleh semua pihak, termasuk orang-orang Yahudi Bani Nadir. Mereka bersetuju untuk menyokong dan mewujudkan kerjasama ini. Namun, sebagaimana yang kita maklumi bersama, terdapatnya lama-kelamaan orang-orang Yahudi Bani Nadir ini tidak menepati perjanjian mereka. Mereka didapati apabila adanya kerja kemasyarakatan, mereka tak nak involve, tak nak terlibat. Malah umpamanya sumur air yang mengalir, mereka mengenakan bayaran kepada orang-orang Islam. Kalau nak diikutkan, ya, sumur ini memang berdekatan dengan kawasan perkampungan mereka. Tapi setidak-tidaknya bila mana ianya mengalir ke lain bahagian di Madinah, mereka tidak seharusnya menyekatnya. Bukan sekadar menyekat, malah mereka mengenakan bayaran. Dan bayaran yang dikenakan pula terlalu tinggi. Dan ini memberatkan bagi masyarakat umumnya, terutamanya orang-orang Islam. Sebab kebanyakan orang-orang Islam ini dalam keadaan yang agak dhaif. Maka itulah Nabi SAW berhasrat untuk menemui ketua-ketua mereka, ketua-ketua, termasuklah pemimpin-pemimpin agama orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Maka Nabi membuat janji untuk berkunjung ke perkampungan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ingin digambarkan sedikit perkampungan orang-orang Yahudi di Madinah pada masa itu. Sama ada Yahudi Bani Quraizah ke, Bani Qainuqa ke, maupun Bani Nadir yang sedang kita perkatakan. Mereka akan kepung kawasan mereka
ataupun kampung mereka ini, yang mana kebanyakan mereka ini bekerja sebagai petani yang bercucuk tanam. Dan ini, cucuk tanam ini merupakan hasil utama pendapatan mereka. Dan mereka bijak orangnya. Maksudnya adalah mereka bercucuk tanam, nanam sesuatu yang amat diperlukan oleh orang-orang Arab. Keperluan-keperluan harian mereka, bahan-bahan makanan mereka. Mereka menanam kurma dan sebagainya. Bahkan ada di antara mereka yang menternak unta maupun kuda. Jadi ini adalah merupakan sumber mereka dan mereka perlukan kawasan, dan kawasan mereka ini kata orang itu dikepung, ada kawasan yang menutupnya, agak eksklusif lah mereka ni hidup. Dan di dalam perkampungan mereka, setiap perkampungan mereka ini akan ada, pertama sekali, kubu pertahanan. Padahal tidak ada peperangan berlaku. Tapi tradisi mereka sejak turun-temurun, mereka tetap akan membina lokasi-lokasi tertentu yang agak strategik di perkampungan mereka sebagai kubu pertahanan. Kedua, mereka ada gudang untuk menyimpan senjata. Mereka ada gudang yang lain untuk menyimpan barang-barang makan. Maknanya dalam apa-apa keadaan darurat, mereka tidak akan kepupusan atau kehabisan makanan. Terlihat bagaimana cara mereka hidup. Di samping itu, di setiap perkampungan mereka akan ada sebuah biara. Kalau bagi kita, sebagai masjid atau surau. Di mana di situlah mereka menghidupkan upacara-upacara agama mereka. Dan selain daripada itu, orang-orang Yahudi memang dikenali sebagai kaum yang boleh membaca dan menulis. Bahkan mereka mencatat sejarah mereka sendiri. Mereka dah ada kalender pada ketika itu. Ini mereka tidak biarkan begitu saja tanpa mengasuh dan mendidik generasi yang seterusnya. Maka di setiap perkampungan mereka pasti akan ada madrasah mereka, sekolah untuk anak-anak mereka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini secara umum keadaan ataupun apa yang ada di kampung ataupun setiap perkampungan orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW bila mana berhasrat untuk menemui mereka, mereka persilakanlah Nabi SAW datang ke perkampungan mereka. Nabi ditemani oleh beberapa sahabat. Namun bila masuk ke perkampungan itu, Nabi SAW ditemani oleh Sayyidina Ali. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi. Bila Nabi sampai, Nabi ingin bertemu dengan pemimpin mereka untuk berbincang. Tujuannya adalah berbincang apakah perjanjian ini sukar untuk orang-orang Yahudi ini lakukan, piagam Madinah ini, sehingga mereka ini nampaknya keberatan sejak akhir-akhir ini. Itu pada ketika itulah. Dan dalam waktu yang sama, mungkin kalau perlu kepada satu perjanjian yang baru. Maka Nabi datang dan mereka menyambut Nabi, tapi oleh kerana Nabi akan berbincang dengan ketua-ketua mereka
dan Nabi tidak disambut oleh ketua-ketua mereka ini, maka Nabi menunggulah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sementara Nabi ni menunggu, sebenarnya orang-orang Yahudi Bani Nadir ini dah ada perancangan yang tak baik, perancangan yang jahat, makar mereka ini. Dengan mereka ini persilakan Nabi untuk duduk di satu sudut, yang mana di balik tempat duduk yang diperuntukkan untuk Nabi duduk ini, di belakangnya ada sebuah bangunan yang agak tinggi. Di atas bangunan itu terdapat sebongkah batu yang besar, yang mana mereka bertujuan untuk membunuh Nabi kita dengan cara menolak batu yang besar itu, kemudian batu itu jatuh dan tepat mengenai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So akan dilihat sebagai satu aksiden lah, kemalangan. Tak semena-mena batu ni boleh jatuh kena Nabi. Kalau tak wafat sekalipun, mungkin cedera parah. Dan mungkin, maaf cakap, boleh mendatangkan kecacatan bagi Nabi. Whatever lah. Yang penting adalah ini adalah merupakan satu pengkhianatan, satu rancangan jahat daripada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka bila Nabi SAW dipersilakan untuk duduk di tempat itu, maka ini berdasarkan daripada apa yang dicatat dalam kitab riwayat hidup Rasulullah SAW oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, maupun beberapa kitab sirah yang lain, termasuk sirah Ibn Hisham, di mana bila Nabi SAW baru saja hendak duduk di tempat yang mereka persilakan. Kita sedia maklum secara umum, bila kita ini bertamu hatta ke rumah rakan kita ke, saudara mara kita ke, bila kita bertamu sebagai tetamu, di mana tempat yang dipersilakan oleh tuan rumah untuk kita ini duduk, kita duduk. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi takkanlah nak memilih, aku nak duduk kat sofa ni umpamanya, ini nampaknya lebih sedap. Tak. Tuan rumah kalau persilakan kepada tetamunya untuk duduk di mana-mana ruang, di mana tempat duduk, ya kita duduklah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Nabi dipersilakan untuk duduk di tempat itu sementara menunggu kedatangan pemimpin-pemimpin mereka ini, maka barusan saja Nabi nak duduk, malaikat telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, sekarang ini bangun, jangan duduk di tempat itu. Jadi baru saja Nabi nak duduk, dengan malaikat ini memerintahkan, dan Nabi sedarlah. Nabi menerimanya. Ini kelebihan Nabi kita, iaitu seorang Nabi pun. Sayyidina Ali tak nampak lah. Jadi malaikat membisikkannya kepada Nabi, Nabi segera bangun. Bila Nabi SAW bangun daripada tempat duduk yang hampir-hampir Nabi nak duduk tu, beredar di tempat itu batu yang dari atas bangunan itu jatuh. Bila batu tu jatuh, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an cepat-cepat menoleh ke arah atas, dan terlihat ada beberapa orang sedang berlari. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebetulan pada ketika itu pemimpin-pemimpin mereka, termasuklah pemimpin agama mereka, tiba di tempat itu
dengan wajah yang pucat lesi, kata orang. Terdedahlah nampaknya perancangan jahat mereka untuk membunuh Nabi SAW. Maka dengan itu nampaknya rancangan Nabi untuk berbincang dengan mereka tak dapat diteruskan. Nabi segera meninggalkan perkampungan itu. Dan Nabi mengkhabarkan, meminta daripada sahabat-sahabat yang menemani baginda SAW untuk menyediakan satu pasukan tentera, ialah taklah begitu besar, untuk kepung perkampungan itu. Jangan biarkan orang-orang Yahudi Bani Nadir ini keluar daripada perkampungan mereka, sebab maklum sajalah perkampungan mereka sebagaimana yang kita maklumi dalam sejarah, bahawa perkampungan orang-orang Yahudi, mereka suka membentuk ataupun membangun perkampungan mereka ini di pinggir Madinah. Maknanya orang keluar masuk dari Madinah, mereka tahu. Jadi termasuk juga bila mana dikatakan di pinggir Madinah, mereka bila nak keluar tinggalkan Madinah lebih mudah. Maka sebab itu Nabi SAW perintahkan agar mereka ini, perkampungan mereka ini dikepung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suka dinyatakan juga bahawa kalau sekiranya orang-orang Yahudi ini larikan diri daripada perkampungan mereka, mereka ada tempat yang mereka tuju. Setidak-tidaknya ke Khaybar. Khaybar ini adalah satu kawasan yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi dengan erti kata yang lain, kalaulah mereka ini melarikan diri dari Madinah, mereka akan ada tempat untuk mereka bernaung, untuk mereka berteduh, untuk mereka mendapatkan sokongan dan pertolongan. Jadi Nabi SAW dah mengetahui hal ini. Sebab itu Nabi SAW langkah pertamanya perintah para sahabat kepung kawasan ini, perkampungan mereka ini. Dan Nabi SAW kemudiannya memberikan kepada mereka beberapa pilihan. Nampaknya bila mana jalan persahabatan disambut dengan langkah permusuhan, nampaknya perbincangan sebagai antara sahabat dengan sahabat tak dapat diwujudkan. Maka itulah, secara tegas Nabi memberikan mereka beberapa pilihan untuk mereka fikirkan selama 10 hari. Lepas 10 hari, Nabi SAW akan mendengar apa pilihan mereka. Pilihan pertama yang Nabi tawarkan kepada mereka, peluk Islamlah. Dan ini pun tujuan utama Nabi, untuk orang-orang ini memeluk Islam. Sebab ini adalah merupakan, sejarah ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada dakwah Nabi pun. Mana ada kesempatan dakwah itu disampaikan, ia disampaikan. Kita maklumi, dakwah ini ibarat air yang mengalir. Air tak akan berhenti mengalir. Takkan berhenti mengalir. Walau tersekat dengan sekatan sekalipun, dia tetap akan terus mengalir. Sama ada ia pada masa itu tersekat, tapi bila mana air yang kemudiannya terus mengalir, dia akan mengumpulkan kekuatan untuk melepasi sekatan itu. Ataupun ia lalu daripada bawah, celah-celah. Ataupun kalau air yang mengalir itu lebih deras, ia boleh menumbangkan sekatan itu.
Seumpama inilah dakwah Islam. Akan menggunakan setiap kesempatan untuk rahmah itu disebarkan. Keadilan itu diwujudkan. Jadi Nabi SAW memberikan pilihan yang pertama sekali, masuk Islamlah. Bila kamu memeluk Islam, kamu merupakan saudara kami. Dah dengan sendirinya perjanjian-perjanjian sebelum ini dalam bentuk antara orang Islam dengan non-Muslim terbatal. Sebab dah kita ni sama-sama merupakan saudara seagama. Kedua, bayar pampasan lah. Sewajarnya lah. Dengan yang demikian, maknanya sesuatu perjanjian yang baru perlu dimatrai bersamalah. Ketiga, mereka meninggalkan Madinah secara aman dengan membawa apa saja yang mereka inginkan. Semuat-muat kenderaan mereka, sekuat-kuat tangan mereka. Cuma satu je yang tak boleh dibawa, kelengkapan perang. Kita lihat begitu bijaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kau nak bawa apa? Nak bawa pinggan mangkuk, nak bawa periuk belanga, nak bawa langsir ke apa ke, bawa le. Umpamanya lah. Tapi yang tak boleh dibawa pada ketika itu alat-alat peperangan. Tak boleh. Sebab alat-alat peperangan ni kalau dibawa, bila-bila saja boleh digunakan kan? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini 3 pilihan yang Nabi SAW berikan. Akhirnya, selepas 10 hari yang Nabi peruntukkan kepada mereka untuk mereka fikirkan baik-baik, nampaknya pilihan pertama maupun kedua bukan pilihan yang mereka cenderung. Mereka tak nak memeluk Islam. Dengan angkuhnya mereka tak nak bayar pampasan ataupun sekaligus buat perjanjian baru. Mereka lebih rela tinggalkan Madinah, kampung halaman mereka, yang mereka dah lama tinggal di situ. Mereka lebih rela. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila mereka memilih pilihan tersebut, Nabi tak akan memaksanya. Nabi SAW benarkan mereka untuk mengemas barang-barang mereka, menempatkannya di atas kenderaan mereka, ialah unta ke, kuda ke, keldai ke dan sebagainya. Dengan Nabi SAW dah tetapkan tak boleh dibawa alat-alat peperangan. Di samping itu, semuat-muat apa yang kamu nak bawa, bawalah. Tapi kalau ada barang-barang ini jatuh sebelum kamu keluar dari Madinah, umpamanya lah kalau mereka ni bawa periuk, nak cakap bawa TV LED ke apa ke, itu jam belum ada kan. Letaklah kalau mereka ni bawa periuk, tiba-tiba dalam perjalanan mereka baru nak keluar Madinah, periuk tu jatuh, tak boleh pungut, biar je. Dan itu menjadi harta awam untuk dimanfaatkan oleh orang-orang Madinah secara umumnya. Dia tak boleh ambil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi memerhatikan mereka keluar daripada perkampungan mereka, meninggalkan Madinah. Macam dah kita sebutkan tadi perkampungan mereka di pinggir Madinah. Maknanya kalau mereka keluar, mereka tak payah nak menuju ke Central Madinah lagi. Terus keluar sajalah. Jadi Nabi SAW dan para sahabat
menyaksikanlah dan memerhatikan. Kebetulan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu kejadian. Bila mana di antara barang-barang muatan ini ada yang jatuh. Jatuh tak jauh daripada Nabi SAW. Dan barang-barang muatan ini adalah barang-barang muatan salah seorang di antara pemimpin agama mereka. Yang jatuh itu kitab Taurat. Bila kitab Taurat jatuh, orang-orang Yahudi ini, pemimpin agama Bani Nadir ini, serba salah. Nak ambil ke tidak? Ini kitab suci. Kedua, Nabi dah tetapkan bahawa barang-barang yang tercicir tak boleh dipungut. Jadi serba salah. Kita lihat Nabiur Rahmah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila mendapati pemimpin agama ini mahupun orang-orang yang lain dalam serba tak kena, Nabi sendiri yang pergi mengambil kitab Taurat itu dengan tangan baginda, dan baginda menyerahkan kepada pemimpin agama yang serba salah pada ketika itu. Sewaktu Nabi menyerahkan kembali, Nabi SAW berpesan kepada ketua agama mereka. So, ini adalah sedikit Nabi menyelitkan dakwah kepada mereka. Apa pesan Nabi? Jagalah kesucian kitab ini. Nabi tahu ini kitab Taurat. Jagalah kesucian kitab ini, amalkanlah apa yang ada di dalamnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat Nabi SAW sampai berpesan dengan pesanan yang mulia seperti itu. Pesanan ibarat seorang sahabat kepada sahabatnya. Inilah akhirnya orang-orang Yahudi Bani Nadir ini melangkah keluar meninggalkan Madinah. Namun masih ada juga di antara mereka ni yang marahkan peristiwa ini, iaitu maksudnya orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, mereka marah kepada keadaan ini di mana mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka. Apa yang mereka buat? Daripada aku tinggalkan rumah aku ni, kata mereka lah, begitu saja, lalu mungkin rumah aku ini dimanfaatkan oleh orang-orang Islam, oleh pengikut-pengikut Muhammad, biar kita sama-sama rugi. Maka ada di antara mereka yang merobohkan, memecahkan dinding-dinding dan bangunan rumah mereka sebagai khianat, sebagai hasad mereka. Biar kita tak dapat, engkau pun tak dapat. Ibarat macam itulah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu hak mereka lah. Orang Islam tak akan menegah. Itu rumah mereka. Bila mereka nak pecahkan, dia terpulang lah. Walaupun di sisi kita dapati bahawa sayang, benda baik-baik dirosakkan, ibarat macam tu lah. Tapi bagi mereka, bila aku tak dapat, kerana dengki kata orang tu, aku tak dapat, kau pun tak dapat, dia puas. Itu kata setengah orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam firman-firman Allah, kitab suci Al-Quranil Karim, 114 surah ini terdapat satu surah yang dinamakan surah Al-Hashr.
Dinamakan surah ini adalah surah Al-Hasyr. Ia perhimpunan. Al-Hasyr itu maksudnya. Sebenarnya ia terkait ataupun dalam surah itu terkandung beberapa firman-firman Allah yang berkaitan dengan peristiwa ini. Umpamanya kalau kita merujuk daripada ayat-ayat pertama, ayat kedua sebagai contoh, surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa allazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah. Jadi Allah yang buat pengakuan. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab. Yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Keluarkan mereka dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun. Li awwalil hasyr. Ini kerana Al-Quran mengguna pakai perkataan Al-Hasyr, maka surah ini dinamakan surah Al-Hasyr. Ma zanantum an yakhruju. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar, tinggalkan Madinah. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng, kubu-kubu mereka ini akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka daripada kehendak dan azab Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Ini yang kita sebutkan tadi ni. Lalu mereka membinasakan, memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian daripada luar. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hati dia. Ini ayat kedua surah Al-Hasyr. Walaula an taballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya. Ini rahmat Allah kalau kita perhatikan muslimin dan muslimat sekalian. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran yang demikian buruknya terhadap mereka, tentulah ia akan menyeksa mereka di dunia. Walahum fil akhirati azabun nar. Dan mereka akan tetap beroleh azab siksa neraka pada hari akhirat kelak. So inilah Allah sampai perintahkan untuk kita ambil iktibar daripadanya. Ayat 2 dan ayat 3 dari surah Al-Hasyr. Kita boleh merujuknya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah peristiwa yang terjadi pada tahun keempat Hijriah, iaitu dalam bulan Rabiul Awal. Selalu masyarakat kita bila tiba Rabiul Awal akan menyambut Maulid kan, umumnya macam itulah. Sedangkan tarikh Nabi dilahirkan, para ulama berselisih. Namun antara sebab kalau nak sambut Rabiul Awal sekalipun, peristiwa ini, peristiwa Al-Hasyr ini kita dapati. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan lihat makar ataupun
rancangan jahat orang-orang Yahudi Bani Nadir ini tidak terhenti di sini. Di mana mereka ingin kembali ke Madinah, tapi kali ini dengan pasukan tentera. Maka di situlah kita akan lihat betapa mereka ini mendapatkan sokongan daripada orang-orang Quraisy untuk menyerang Madinah dan berperang dengan orang-orang Islam. Dan di situlah tercetusnya sejarah tentang peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq yang insya-Allah akan kita sama-sama hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.